Jadi kita berada, alhamdulillah kita berada di bulan Rabiul Awal, dikatakan Syahrul Anwar. Bulan yang kita sudah maklum, bulan kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka yang kita belajar inilah salah satu daripada kita menjunjung titah perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita menjunjung titah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi bersabda dalam hadis yang menyebutkan awaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama itulah mengenal akan Allah, yakni mengenal akan hukum-hukum sifat Allah yang wajibnya, yang mustahil, yang harusnya. Jadi setelah pengarang menyatakan dalam kitab dia tentang rukun iman dengan rukun Islam, jadi maka perkataan musannaf yang seterusnya saya akan bacakan, ada pun dalil wujubnya, wajibnya segala ilmu yang tersebut itu, iaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi dulu diterangkan ilmu yang wajib atas kita kena tahu, yang wajib atas kita lah ilmu tentang dua kalimah syahadah. Jadi situ rukun Islam yang pertama. Jadi daripada dua kalimah syahadah, sebelum pada dua kalimah syahadah itu, kita kena mengenal akan hukum sifat Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita mengenal akan hukum-hukum sifat Allah, barulah sah kita mengucap dua kalimah syahadah. Kerana ucapan kita asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu menunjukkan ikrar dengan lidah kita dan kita mengaku, kita membenar dengan hati kita akan makna dua kalimah syahadah. Jadi dua kalimah syahadah ni ialah makna ketuhanan lah, sifat-sifat ketuhanan. Yang orang tua-tua kita zaman dulu belajar kita sifat 20. Jadi seterusnya sehinggalah ke zaman kita pun sifat 20 masih tetap relevan, masih lagi tetap kita kata mempelajari ini hukumnya wajib. Sebab apa? Dengan kita mempelajarinya barulah sah iman kita. Manakala sah iman kita, barulah sah Islam kita. Jadi kalau sebut iman, dia ada rukun yang 6 tu lah. Dan yang manakala sebut Islam, rukun Islam yang 5. Dan satu lagi dikatakan ihsan. Itu dikatakan rukun agama terbagi kepada 3. Yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Jadi pada malam ni kita nak sambunglah pelajaran tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalil yang menyebutkan wajib kita mempelajari. Mana tuan-tuan daripada hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Tuntut ilmu itu ialah wajib. Wajib ni tahu daripada mana tuan-tuan? Kerana kalimah faridatun tu menunjukkan faridah, maksudnya wajib, fardu kan. Semayang fardu yang kita kata apa? Semayang fardu. Dalam hadis disebut faridatun, maknanya wajib. Jadi di situ tuan-tuan kita kena amati, kita kena perhati pada kalimah al-ilmu itu. Alif lam pada ilmu itu menunjukkan alif lam lil ahdi. Apa maksud alif lam lil ahdi? Alif lam yang termaklum di sisi yang bersabda itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda. Maksudnya bukan semua ilmu wajib kita belajar, tak? Kan? Kalau kita tak belajar ilmu tentang, kita kata apa? Ilmu tentang dalam Islam, tapi kita tak belajar ilmu tata bahasa Arab, adakah kita berdosa? Tidak. Tetapi ilmu yang dikendaki sini ialah ilmu din. Maka yang 3 lah ilmu yang tadi saya sebut tadi. Ilmu tauhid tentang keimanan, ilmu Islam, ilmu fiqh tentang Islam, dan ilmu tasawuf tentang ihsan. Jadi tasawuf ni terbagi pada 2. Tasawuf terbagi kepada 2. Satu tasawuf muamalah. Tasawuf muamalah apa? Tasawuf maksudnya apa yang berlaku dalam hati kita. Kedatangan di hati kita, sama ada sifat itu dipuji ataupun dicela. Contoh kalau kita semayang, terlintas di hati kita nak menunjuk kepada orang, kan? Terlintas. Maka itu dia panggil muamalah. Maksudnya kita muamalah ni masuk dalam bahasa sebut makna memberi pengertian apa? Muamalah macam kita kata jualan muamalah. Muamalah ni maksudnya kira bicara kita dengan orang, perhubungan kita. Bahasa sekarang sebut transaksi kan. Transaksi kita dengan sesama manusia. Begitu kita transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bermuamalah dengan Allah. Contoh bila kedatangan sifat-sifat tadi, dia akan membatalkan pahala kita. Jadi itu ilmu tasawuf. Jadi tasawuf yang dikatakan di situ dalam kitab Penawar Bagi Hati lah, khususnya kitab tentang tasawuf itu panggil fardu ain, faridatun. Dia termasuk dalam ilmu yang wajib kita belajar. Sebab manakala kita tidak ada ilmu itu,
dia akan membatalkan pahala kita. Dia akan membatalkan pahala kita. Contoh kita buat elok dah, kan? Kita sembahyang cukup rukun, cukup syarat. Tapi manakala ada sifat-sifat tadi tu, membatalkan pahala-pahala kita. Sebagaimana Allah SWT berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'annaha aba'an mansura. Kami datangkan di akhirat besok segala amal yang mereka lakukan, tetapi amalan mereka itu menjadi debu yang berterbangan. Inilah tuan-tuan, sifat-sifat yang perlu kita awasi, perlu kita ambil perhatian. Kemudian jadi kita boleh situ boleh faham tuan-tuan, talabul ilmi fardiyatu ala kulli muslimin. Di atas tiap-tiap laki-laki, sama ada laki-laki itu ataupun perempuan, yang syaratnya mesti dia Islam lah. Bermakna orang Islam di sini tak wajib belajar ke? Saya tanya tuan-tuan, adakah orang Islam tak wajib belajar? Orang Islam, orang tak Islam, dia wajib belajar juga. Tetapi apa yang mereka lakukan di dalam dunia ini tidak diberi pahala ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana mereka ternafi satu syarat. Apa syarat yang mesti mereka kena ada? Itu mesti Muslim dulu. Kalau mereka nakkan segala amalan mereka itu diberi balasan di hari akhirat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, syaratnya dia mesti Muslim. Jadi siapakah Muslim tuan-tuan? Muslim lah yang kita katakan dia mendirikan 5 rukun tadi. Yang pertama mengucap 2 kalimah syahadah kan. Yang kedua kita semayang. Kemudian berpuasa, mengeluarkan zakat. Itu semua ada syarat-syarat dia lah. Dalam kitab fiqh disebutkan. Dan syarat dia tunaikan haji seumur hidup dia sekali ataupun umrah, wajibnya sekali seumur hidup bagi orang yang berkemampuan. Jadi terjemahnya artinya bermula menuntut ilmu itu wajib atas tiap-tiap Muslim. Jadi kita dah jelas dah, alhamdulillah tuan-tuan semua dan saya pada malam ini, kita dalam masa yang sama kita telah menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita telah tunaikan perintah Allah, bukan setakat perintah Allah semayang saja, tetapi menuntut ilmu itu ialah wajib. Maka kita dah, alhamdulillah kita dah menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberi taufik pada kita dapat duduk dalam majlis yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalil bahawa makrifat. Jadi di manakah tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita mengenal kepada Allah? Makrifat ni dalam bahasa Arab maknanya mengenal. Dan dalil ni apa tuan-tuan? Kalau sebut dalil ni iaitu bukti. Mana bukti dia? Mana nas? Itu dalil. Itu dalil. Dan dalil bahawa makrifat Allah Jalla wa Azza, terdahulu wujudnya. Maknanya terdahulu wajibnya daripada lain-lain ilmu. Maknanya apa? Mengenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala diwajibkan sebelum kita melakukan semayang, kan? Sebab tu Nabi SAW, tuan-tuan kita lihat dalam sejarah kan, tuan-tuan pun sudah maklum, saya yakin tuan-tuan dan maklum bagaimana Nabi SAW tidak diperintahkan semayang, melainkan Nabi berdakwah apa tuan-tuan? Dakwah dengan keimanan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala selama 13 tahun. Tengok, ini satu dalil yang kuat. Satu dalil nas. Bila malam Isra dan Mi'raj ketika Nabi berumur 52 tahun. Satu riwayat kata 52 tahun. Bayangkan jarak tu kan, 40 tahun terima wahyu. Masa menerima wahyu tadi, Nabi menyampaikan tauhid. Semayang ada ketika tu. Ada dalam kitab-kitab sirah disebut ada semayang ketika tu. Semayang apa? Semayang tahajud. Waktu tahajud tu yang wajib. Kan? Masa tu tak ada semayang fardu ni, tak ada lagi. Semayang hanya ketika itu pada malam. Itu pun ketika Nabi lah. Itu pun mungkin kita tak tahu yang dia punya tarikh yang tepat tu tak tahu bila Nabi mula semayang tahajud. Tapi nak cerita apa, perintah diturunkan semayang pada ketika malam Isra dan Mi'raj. Itu pun setelah Nabi turun waktu sebelum subuh. Subuh tu tak semayang lagi. Yang wajib tu masa bila? Semayang zuhur. Semayang zuhur tu yang wajib. Masya Allah kan. Jadi menunjukkan apa tuan-tuan? Secara logik lah, kalau kita pergi secara dasarnya, kita nak membuat sesuatu kerja, maka kita perlu tahu apa kerja kita nak buat. Siapa yang kita bekerja? Apa keimbuhan yang kita dapat tiap-tiap bulan? Ini bagi orang bekerja lah. Artinya sesuatu yang kita dapat mesti kita kena mengenal. Kan? Kita masuk dalam kita masuk tempat orang, maka kita tahu siapa punya tempat, Tuhan punya tempat tadi. Begitu juga di alam yang kita duduk sekarang ni. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, apa tujuan kita tuan-tuan berada di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala?
Ini supaya kita nak ingatkan balik tuan-tuan. Kita tahu dah, kita faham dah, tapi ini sebagai apa? Tajdidkan iman kita. Mestiasa membarukan iman kita. Allah SWT berfirman dalam suatu Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia supaya mereka ini melakukan ibadat kepada aku. Jadi apa makna ibadat tu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia supaya mereka ini melakukan ibadat kepada aku. Di sini kita kena ambil tafsiran daripada ulama-ulama mufassirin yang mutaqaddimin seperti Ibnu Abbas. Siapakah Abdullah Ibnu Abbas? Beliaulah mula-mula mentafsirkan tafsiran ayat-ayat Quran. Maka disebut dalam tafsir Ibnu Abbas, liya'budun ay liya'rifuni. Kan ayat tu liya'buduni wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'buduni. Apa makna liya'buduni ay liya'rifuni. Jadi kita tengok dua situ kalimah. Kita halusi sikit-sikit tuan-tuan. Dalam pengajian, dalam ilmu Allah Ta'ala kita kena menghalusi. Liya'buduni itu membawa makna. Dia ada dua makna situ tuan-tuan. Satu liya'buduni, satu liya'rifuni. Tafsiran daripada liya'buduni dengan makna liya'rifuni. Jadi saya terangkan kepada tuan-tuan liya'buduni. Supaya kita, maknanya liya'buduni supaya, lam tu maknanya supaya kita mengabdi diri kepada Allah. Mengabdi diri kepada Allah membawa makna kita kena mengenal akan sifat-sifat kita. Sifat kehambaan. Sifat apa? Sifat kehambaan. Nanti kalau kita semayang dengan tidak ada sifat kehambaan, belum kita sebenarnya menyembah kepada Allah. Apakah sifat kehambaan tuan-tuan? Dia ada 4 sifat yang mudah kita faham. Banyak sifat-sifat kehambaan. Jadi dirumuskan, diringkaskan kepada 4 sifat yang utama. Itu kita bersifat dengan dhaif. Kita ada berasa, tuan-tuan, saya sendirilah tuan-tuan, kita semayang, Allahu Akbar. Ada tak kita rasa kita ni lemah kepada Allah SWT? Ada tak? Mana kalau kita tak berasa kita begitu tuan-tuan, belumlah kita mencapai martabat hakikat kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita perlu ada i'tiqad. Ini kita perlu ada simpulan iman kita. Bahawasanya kita bersifat dengan lemah. Allah Taala berfirman, khuliqal insana dha'ifa, kan? Allah Subhanahu berfirman bahawasanya manusia ni dijadikan hal keadaannya lemah. Jadi ada tak kita berasa betul-betul kita berasa kita lemah? Kemudian yang kedua, tazallul. Kita bersifat hina. Hina kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tak kita rasa betul-betul kita hina? Kenapa tuan-tuan? Kerana kita kembali kepada asal kejadian kita. Khuliqal insana mimma immahin. Khalaqal insana mimma immahin. Jadikan kamu dalam keadaan, dijadikan manusia dalam keadaan hina. Hina apa tuan-tuan? Hina kita keluar daripada tempat apa tuan-tuan? Tak perlu saya sebutlah kan? Ini sensitif. Kita boleh fikir sini. Kita keluar daripada mana tuan-tuan? Adapun Nabi kita SAW, Nabi kita, bahkan dikatakan oleh Imam Malik, siapa-siapa mengatakan Nabi SAW keluar daripada jalan biasa, sebagaimana kita keluar, maka hukumnya pancung. Itu Imam Malik. Sebab tu Nabi tak keluar daripada jalan biasa tuan-tuan. Nabi keluar daripada apa? Kata setengah daripada tulang rusuk. Begitulah para Nabi keluar daripada tulang rusuk. Tulang rusuk, setengah riwayat kata atas pada pusat. Tidak keluar seperti jalan biasa. Sebab tu Nabi kuntu nura, adalah aku cahaya. Maka cahaya dia tak keluar seperti macam kita. Kan Nabi tu cahaya. Kuntu nura, adalah aku tu cahaya. Ada pun kita tuan-tuan, selain pada Nabi, macam kita lah yang lemah ini, yang daif ini, yang hina ini, keluar daripada tempat yang hina Allah. Tak ada orang keluar jalan tempat yang mulia tuan-tuan. Jadi itulah hakikat kita sebenarnya. Itu yang kedua, hina. Yang ketiga, kita ajizun. Tadi daif. Daif mana apa makna daif? La yamliku nafsah. Dia tak dapat nak mengawal diri dia. Bagaimana kalau sekiranya dia sakit, dia tak boleh datang kembalikan kesihatan dia. Dia tua, tak boleh nak kembalikan kemudaan dia. Dia nak terjatuh contohnya, tersepak. Adakah dia boleh kawal diri tak nak terjatuh dan sebagainya? Ini yang dikatakan dhaif. Dan ajizun. Ajizun ni maksudnya lemah. Kita ni bersifat lemah. Lemah ni maksudnya
Kalau kita dulu ada kekuatan, saya sebut tadi, kita akan hilang kekuatan kita. Makin dulu mata kita terang, sekarang dah berkurangan. Dulu kulit kita tegang, sekarang dah kendur. Dulu kita tak beruban, rambut kita semua hitam dan sebagainya. Makin lama makin turun uban, keluar uban. Nabi SAW disebutkan ketika turun ayat fastaqim kama umirt wa man taba'aka, dan hendaklah kamu beristiqamah ya Muhammad dan beserta orang yang bertaubat beserta kamu. Sebab itulah Nabi manakala turun ayat ni, Nabi dikatakan rambut Nabi beruban. Rambut Nabi beruban. Kenapa? Aku memikirkan bertanya Siti Aisyah. Satu masa Siti Aisyah membelai rambut Nabi SAW, lalu jatuh air mata Siti Aisyah. Maka Nabi bertanya, adakah engkau benci kepada aku ya Aisyah? Bukan begitu, silap. Adakah kamu kan ketika tu Siti Aisyah bertanya kenapa rambut Rasulullah beruban. Tu soalan dia. Kenapakah rambut Rasulullah beruban? Jadi setiap orang tidak boleh ada kebencian kepada Nabi SAW. Jadi uban ni, kalau kita penyakit orang sekarang, daripada dulu samalah tuan-tuan, orang sekarang kalau tengok dah beruban, dia dah kurang minat. Dulu kita segar, semua orang sayang kat kita. Tapi manakala kita dah beruban, orang mula dah tak berapa nak minat dengan kita. Jadi kebencian pada Nabi ni tak boleh, haram hukumnya kan. Maka lalu Nabi menjawab, aku beruban ya Siti Aisyah kerana aku mengenangkan surah yang diturunkan kepada aku, ayat yang diturunkan kepada aku, fastaqim kama umirt. Hendaklah kamu beristiqamah, tetap dalam pendirian kamu, kama umirta, sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man taba'aka, dan orang-orang yang berserta dengan kamu, orang yang kembali berserta kamu. Maka dengan sebab inilah beruban Nabi SAW. Ia nak cerita apa tuan-tuan, kaitan daripada sini, itulah menunjukkan sifat manusia itu al-jasun. Ini kita kaitkan dengan apa tadi, ayat yang saya baca tadi, liya'buduni, supaya kita mengabdikan diri kepada Allah. Bermakna dengan masa yang sama kita kena ada sifat ubudiyah kepada Allah. Sifat ubudiyah, itulah makna sebenarnya ibadat. Ibadat ni zahir, tetapi kena ada sifat ubudiyah. Kemudian kita bersifat dengan fakir. Bagaimana Allah SWT berfirman, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Inilah kita kena sedar tuan-tuan sama-sama. Kita kena sedar bahawasanya kita ni fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah yang dikatakan fakir? Fakir ni makna kita berhajat sentiasa kepada Allah. Kan, yang kita bernafas, yang kita boleh bangun tidur. Sebab tu kita bangun tidur, ya? Dia ajar oleh Nabi dalam sunnah dia, membaca akan doa Allahumma alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita bangun tidur saja tuan-tuan, apa yang disunatkan sebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kenapa tuan-tuan? Kerana kita boleh bangun tadi dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh sembahyang dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh berjalan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita kata ahyana ba'dama amatna wa ilaihin nusyur, yang menghidupkan daku setelah aku mati tadi. Kita tidur tu ibarat kita mati. Ibarat matilah sebab kita dah tak sedar dah. Maka kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah kita dapat meneruskan kehidupan kita. Allah Taala bagi kehidupan pada kita melalui nyawa yang Allah Taala bagi pinjaman sementara. Sebab tu kalau kita sedar ni tuan-tuan, maka kita akan naik apa? Taraf kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ilmu yang perlu kita ada tuan-tuan. Kita akan sentiasa memakai ilmu ni sehingga kita mati, sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dikatakan ilmu yang bermanfaat, yang Nabi kata talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin tadi. Jadi kalau tidak ada, kita tak faham benda ni, jadi kosong tuan-tuan. Kosong. Saya pun sendiri pun kalau tak tahu ilmu ni, maknanya kita ibadat-ibadat, kita sembahyang, tapi ibadat kita seperti Nabi kata akhir zaman, di akhir zaman dah sampai dah masa dia, maka kamu akan lihat Islam ni seperti buih di lautan. Macam mana buih di lautan tuan-tuan? Mohon maaf. Kalau tuan-tuan pergi tepi pantai, kan buih, tengok banyak buih. Tetapi bila sidik-sidik, mana buih ni pergi? Tak ada. Habis itulah di akhir zaman, manusia yang Islam hari ini,
manakala dia tidak menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak faham atau dia tak terima daripada daripada kita kata daripada guru-guru yang mursyid. Siapakah guru-guru yang mursyid? Yang pengganti Rasulullah SAW di muka bumi ini. Al-ulama warasatul anbiya. Jadi ulama ni tuan-tuan, dia ada 4 ilmu. Yang waris pada Nabi ni ada 4 ilmu yang dikatakan ilmu yang Nabi mewariskan pusaka Nabi yang sempurna ada 4. Sebab tu yang pertama ilmu syariat. Yang kita belajar ni ilmu syariat. Termasuk ilmu akidah, termasuk ilmu fiqh, termasuk ilmu tasawuf. Yang fardu ini dikatakan ilmu syariat. Yang kedua ilmu tariqah. Tariqah ni apa? Ilmu satu perjalanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perjalanan kita kepada alam sesudah pada mati ni, yang kita dah tahu, kita wajib beriman bahawa kita akan kembali jumpa dengan Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia yang bernyawa itu pasti akan mati, wajib akan mati. Perlu ada ilmu tariqah, kan. Yang ketiga ilmu hakikat. Hakikat apa tuan-tuan? Hakikat ni ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala membukakan daripada kita mengamalkan syariat dan tarikat tadi. Tarikat ni maksud ilmu yang ada satu amalan amalan kita infradi dengan Allah. Maksudnya kita bersendirian dengan Allah, kan? Sama ada kita sembahyang, sama ada kita tilawatul Quran, sama ada kita berselawat, sama ada kita kita hadir majlis ilmu. Termasuk dalam perjalanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia panggil ilmu tariqah. Maka daripada situ Allah Taala bukakan hakikat dia. Sebagaimana Allah Taala berfirman, alastu bi rabbikum, apakah tidak aku Tuhan kamu? Maka berkata segala-gala yang mendengar ketika itu, alastu bi rabbikum, apakah tidak aku Tuhan kamu? Maka telah menjawab oleh Nabi kita SAW yang pertama menjawab. Sebab itulah Nabi kata, aku menjadi Nabi. Kuntu Nabiya wa Adamu bainal ma' wa turab. Adalah aku telah menjadi Nabi sebelum daripada Tok Adam tu menjadi Nabi lagi. Itulah disitulah dalam suatu Araf itu menceritakan bagaimana kita dah kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua tuan-tuan saya semua mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kenal ketika itu. Mana kita kenal hakikat Tuhan. Kerana kata guru saya ketika itu Allah SWT buka hijab kita. Kita kenal Allah SWT. Tetapi manakala sampai di muka bumi ini, kita terdinding dengan Allah. Kenapa tuan-tuan? Kerana kita ada sifat kemanusiaan pula. Dulu kita hanya tuntutan kita punya maksudnya kita punya tuntutan hanya roh kita. Tapi manakala masuk 120 hari kan, 120 hari ditiupkan roh, sebut dalam hadis kan. Dituliskan amalan kita, dituliskan pekerjaan kita di mana tanah kubur kita, di manakah kita akan menetap, semua tu ada dah tertulis 120 hari. Kerana kita sudah bernikah dengan roh tadi, bernikah dengan jasad. Ketika itu dia sudah tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka cara nak mengenal tadi dengan jalan kita belajar ilmu akidah, dengan belajar sifat 20. Tapi jangan lupa tuan-tuan, kita sudah mengenal Allah SWT sebelum daripada kita dijadikan jasad. Sebab itulah dikatakan roh jadi dulu, kemudian daripada jasad kadar masa 2000 tahun. 2000 tahun, Tok Adam tak jadi, roh dah ada dah. Jadi roh ni lah kita kena kenal. Bukan kita nak kenal apa tuan-tuan, bukan kita nak kenal macam mana roh kita. Seperti orang-orang spiritual, orang-orang Yahudi, mereka lagi mengkaji roh. Kan? Dia kaji macam mana roh. Allah Ta'ala tak suruh kaji roh. Semua Allah Ta'ala sebut dalam Quran, yas'aluka ani roh. Ini Allah Ta'ala nak beritahu kepada orang-orang Yahudi, ahli kitab pada zaman tu. Mereka banyak bertanya tentang roh. Yas'aluka ani roh. Apabila bertanya kepadamu ya Muhammad tentang roh, kulir ruhu min amri rabbi. Katalah ya Muhammad, roh itu adalah urusan aku. Adalah urusan aku. Jangan kamu campur tangan dalam urusan aku. Padahal apa tuan-tuan, kita ni sedar tak sedar, kan, nampak tak nampak, kita ni dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah dikatakan fakir. Kan saya sebut tadi sifat kamban apa? Daif, hina, ajizun, lemah dan fakir. Ini 4 kena ada. Sebab tu setiap ibadat kita semayang. Tuan-tuan disebut dalam kitab Munati Musalli oleh Syekh Al-Fatani. Manakala kita semayang Allahu Akbar. Kan kita semayang, apakah semayang ni tuan-tuan, dia ada rupa zahir, ada rupa batin. Ada rupa zahir, ada rupa batin. Rupa zahir kita semayang,
kan kita angkat tangan. Apakah ketika itu kita nak datangkan rupa yang batin? Ataupun kita nak datangkan rupa roh kita? Mana kita kena menyerah diri. Ibarat daripada kita menyerah diri pada Allah. Allahu Akbar. Sebut dalam kitab Musolli. Mana angkat tangan, kan? Kalau kita tengok bandingan tuan-tuan, kita lihat bagaimana bandingan seseorang yang ditahan oleh tentera Jepun lah. Zaman dulu kan, kita cuba cerita zaman-zaman dahulu. Zaman sekarang ni tuan-tuan banyak boleh lihat kan. Manakala dia acu senapan dekat kita, apakah kita takut nak mati ketika tu? Tentu kita takut. Apa kita buat tuan-tuan? Kita angkat tangan, surrender. Begitulah kita yang Allah SWT tuan-tuan, kita surrender, kita menyerah. Allah. Sebab tu saya kata tadi, ibadat ni mesti ada rupa, kita kata menyembah kepada Allah dengan mana mengenal kepada Allah SWT. Kenapa tuan kita mengagungkan Tuhan? Maka kita serah, ya Allah, aku ni banyak dosa. Aku ni lemah, ya Allah. Allahu Akbar. Secara zahir, mestilah kalimah itu kita sabdukan. Kerana kalimah tu alif lam lam ha. Alif lam lam ha, dia ada sabdu. Allahu Akbar. Dan Imam Syafi'i mengatakan mesti ada, dalam niat kita mesti ada qasad taruh ta'yin. Apa qasad? Kita tujukan yang kita kata usolli. Usolli tu, mana aku semayang. Maka dalam semayang tadi kita nampak tuan-tuan, semayang, rupa semayang tadi. Rukun 13. Ini kita halusi tuan-tuan. Kita halusi tuan-tuan perkara ini. Sebab apa kita hari-hari nak semayang. Hari-hari kita semayang supaya semayang kita meningkat. Kita bila kita usolli, kita nampak dah rukun semayang tadi, kita akan takbir, kita akan baca apa Fatihah, kita akan rokok, kita akan sujud, kan, kita akan i'tidal. Di situ ada rupa-rupa yang batin. Satu. Kemudian ta'arud ta'yin. Dalam niat kita mesti ada qasad taruh ta'yin apa? Qasad aku semayang itu, ataupun kita kata usolli, kan, dengan lafaznya usolli, mana aku semayang lah. Apa yang kita sembah? Sembah ni maksudnya kita sembah, kita menyembah yang kepada yang mendengar. Allahu Akbar. Allah Ta'ala yang mendengar. Kan? Yang mendengar perkataan kita, yang melihat perbuatan kita, yang mengetahui niat kita. Tu. Itu kita kata Allahu Akbar. Dan ketika itu kita kena ada sabdu tuan-tuan. Kena ada sabdu. Allahu Akbar. Tak boleh setengah orang dia takbir minta maaf. Allahu Akbar. Sah tak tuan-tuan? Sebab semayang ni dah tak sah dah. Allahu Akbar. Maka di situ ada sabdu. Sabdu ni kita kena nyatakan. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Ni saya tak kata sesiapa tuan-tuan. Ini nak kita nak membetul kalau yang tidak betul, manakala dah betul alhamdulillah. Kemudian ta'arud, kita mesti nyatakan fardu dan semayang tadi supaya membezakan yang sunat, ta'arud. Kemudian ta'yun, kita tentukan semayang apa. Jadi di situ dikatakan niat itu dikatakan muqaranah. Muqaranah menyertakan niat pada takbiratul ihram. Di mana? Sama ada pada lafaz Allah, serentakkan, aku semayang fardu zuhur, aku semayang fardu isyak, aku serentak. Kadar panjangnya kata ulama, sekurang-kurang mat, itu dipanggil mat ta'zim. Mat apa? Memanjangkan huruf. Mat ta'zim mana membesarkan, mengagungkan Allah. Sekurang-kurang mat, 1 alif 2 harakat. Apa makna 1 alif 2 harakat? 2 harakat itu 2 second, 2 saat. Sepanjang-panjang mat tadi 7 alif, kata guru saya 14 harakat. Tuan-tuan boleh panjangkan sampai 14 harakat. Allah. Boleh panjangkan. Ketika itulah hadirkan niat. Itu dia panggil muqaranah urfiyah. Muqaranah urfiyah. Dia tuan-tuan. Ni pelajaran ni memang slow and steady sikit tuan-tuan. Ini bukan ceramah. Ini kita nak membetulkan ibadat kita kan. Lebih baik kita membetul ibadat kita daripada kita dengar. Kerana sedap dengar. Ceramah ni sedap dengar kan. Seperti gelak-gelak tapi ibadat tak tahu ke mana, sah ke tak sah ke. Jadi kita nak betulkan.
Kita nak terangkanlah maksudnya. Tuan-tuan dah buat tu betul, tetapi mungkin kadang-kadang kita tak perasan, kadang-kadang kita memasukkan. Oh, insya-Allah. Kita azan dulu Oleh itu kita kena perhatikan tentang niat tadi pada kita takbir itu dia terbagi kepada 3. Yang pertama saya sebut tadi muqaranah urfiyah. Muqaranah mana menyertakan niat ketika takbir sekurang-kurangnya pada lafaz Allah, Allahu Akbar. Dan jangan kita panjangkan, kita jangan kenyangkan lafaz hu tu tuan-tuan. Takut dia nak datangkan ini Allahu, dia panjangkan hu. Sedangkan hu tu pendek saja, dia qasar Allahu Akbar. Tapi kena ada bunyi. Bagaimana bunyi dia? Bunyi dia ialah tempat keluar huruf tu ialah di bawah. Di bawah halkum kita. Maksud dia panggil aqsa halki. Ha. Kalau tak keluar situ tuan-tuan, maknanya dia tak keluar tempat huruf dia. Manakala tak keluar tempat huruf, maknanya tidak sah kita punya sebutan huruf. Manakala tidak sah sebutan huruf kita, maka dia akan menyebabkan kadang-kadang tidak sah sembahyang kita. Kadang-kadang tak keluar. Bila tak keluar satu huruf, sebab tu dia dalam sembahyang wajib kita memperdengarkan bacaan wajib kita. Dan sebut dalam kitab I'anul Talibin, wa yajibu isma'uhu. Setiap bacaan yang wajib mesti kita mendengarkan sekurang-kurang di telinga kita. Walaupun kita sembahyang seorang, setiap bacaan wajib. Mana wajib? Takbiratul ihram, Al-Fatihah, tahiyat dan lafaz salam. Tak boleh kita baca Fatihah dalam hati, tidak sah. Mesti dengar sekurang-kurang di telinga kita. Takbir gitu juga, kan? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Macam tuan imam kita baca tu. Kan kita kat belakang dengar tak suara dia? Ada tak itu menjadi gangguan tuan-tuan? Tak mengganggu. Kenapa? Dalam ibadat memang ada gangguan. Tuan-tuan tawaf di Baitillah, ada tak orang tak tolak kita? Kalau kita kata nak senang, nak relaxkan ibadat memang ada gangguan, kan? Tetapi kalau kita sama-sama kita baca, kita perhatikan bacaan kita, itu tak jadi masalah. Sebab kita masing-masing memperhatikan bacaan-bacaan kita. Itu satu tuan-tuan. Muqaranah urfiyah. Mana muqaranah yang dipakai oleh orang awam itulah. Dia tak boleh tauzi'. Tauzi' ni macam mana? Satu dikatakan muqaranah tauzi'iyah. Tauzi' ni kita takbir Allahu Akbar, tapi dalam takbir kita tu aku semayang pada lafaz Allah. Ini tempat salah. Hu fardu, akbar zuhur atau isyak. Jadi dia mencerai-ceraikan niat tadi. Itu panggil tauzi'iyah. Ramai orang dia tak berasa, dia kadang-kadang dia berniat dengan cara tauzi'. Maka lafaz tauzi' ni kata ulama dalam mazhab kita Imam Syafi'i tidak sah. Tak susah niat ni tuan-tuan. Kita niat, ingat kita nak semayang fardu zuhur dah lah. Kan, kita ingat. Bagi orang yang was-was, kata seorang ulama di Fatwa ni, Tok Dala dia panggil. Nama dia Tuan Guru Haji Abdul Rahman, Tok Dala. Dia ada kuda tuan-tuan. Buaya takut dengan dia. Duduk tepi pantai, duduk tepi sungai, belakang pondok madrasah pesantren dia. Belakang tu ada buaya. Tapi buaya dengar jalan dia naik kuda, buaya tu lagi takut. Kerana orang yang takut kepada Allah, man khafallah khafa kullu syai'. Siapa takut kepada Allah, maka yang lain tu takut kepada dia. Dia kata boleh tuan-tuan bagi orang yang was-was. Kalau contohnya dia takbir tu tegang, dia tak boleh. Takbir tu banyak kali, orang kadang dah habis main dia masih takbir. Allah, Allah, Allah. Macam mana nak buat tu? Penyakit ni. Dia penyakit, was-was dia panggil. Maka boleh bagi orang yang macam ni, boleh dia niat sebelum sedikit bertakbir. Dia niat dia ini ingat hati nak sembahyang fardu zuhur, Allahu Akbar. Sah bagi dia. Tapi kalau kita dah boleh buat, kita dah test, jadi dah cuba boleh takbir pada masa kita, boleh datangkan niat pada masa kita takbir, maka bagi kita kena masa kita takbir itulah kita datangkan niat. Dan satu lagi dia panggil muqaranah kamaliyah, itu yang paling sempurna. Muqaranah kamaliyah ni dipakai oleh para rasul, para nabi, para aulia ilal salihin, mana daripada huruf alif sampai ra tu penuh dengan niat dia. Sehingga terbuka, hingga nampak akan rupa sembahyang, hingga dia nampak terbuka hijab dia akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini sukar bagi orang kita macam orang awam. Kenapa sukar? Kerana mereka ni, hati mereka ni, para rasul, para nabi, mereka ni hati mereka bukan di sini tuan-tuan. Hati mereka ni bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia senanglah niat.
Dia sentiasa tak lalai daripada Allah SWT. Ada pun kita macam-macam kan. Kita ingat tu, ada masalah sikit kita fikir, masalah anak kita, masalah macam-macam kita ingat. Kehidupan kita sebagainya. Jadi benda tu menyebabkan kesukaran bagi kita untuk meniat dengan cara yang tadi, muqaranah kamaliyah. Jadi daripada semayang ni tuan-tuan sikit lagi, daripada semayang ni lah kita boleh datangkan rupa ibadat yang saya sebut tadi dalam suatu Zariyat apa? Liya'budu ni, kita menyembah kepada Allah. Itulah tujuan Allah Ta'ala jadikan kita. Tidak Tuhan jadikan kita wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan manusia dan jin supaya mereka beribadat kepada aku. Apa makna ibadat kepada aku? Supaya mereka mengenal kepada aku. Mana kalau kita kenal kita dhaif, Tuhan Allah Ta'ala qawi, kuat. Mana kalau kita tahu kita fakir, Allah Ta'ala kaya. Mana kalau kita tahu kita hina, Allah Ta'ala mulia. Jadi situlah. Jadi cara kita nak bermuamalah, berinteraksi dengan Allah SWT dengan semayang. Jadi bagaimana semayang yang sebaik-baiknya? Semayang yang menyertai dua rupa. Dalam kitab Munati Musa disebutkan dua rupa. Satu rupa zahir, satu rupa batin. Sebab tu mana kalau kita angkat tangan tadi, itu rupa penyerahan. Mana kalau kita membaca Fatihah, apakah pakaian kita nak pakai, tuan-tuan kita gitu? Pakaian yang dalam kita. Maka hendaklah kita datang dengan rupa tazallul. Tazallul apa? Kita baca dengan kehinaan kepada Allah. Hinanya kita baca. Kerana kita sedar bahawa aku ni dijadikan daripada air yang hina. Tidak aku mulia walaupun apa pangkat aku sekalipun, apakah kedudukan aku sekalipun, tetapi tetap aku di sisi Allah SWT. Kalau aku nak berjumpa dengan Allah SWT, tetap aku kena pakai kain putih. Kan? Kain putih. Kita bertawaf pun tuan-tuan, kerjakan haji, yang sunatnya kain putih, tak ada kain apa tuan-tuan. Walaupun kita boleh mampu dengan kain-kain yang lain, tetap kita dengan kain putih kita. Sebab tu dah sunat kita pakai kain putih, kerana putih itu pakaian Nabi suka. Dan putih itu pakaian orang ahli keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun pakai apa tak ada masalah kan. Tapi putih itu lebih dekat daripada kita memikirkan dengan kehidupan setelah kita nanti masuk dalam kubur Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian manakala kita berdiri untuk kita menyembah kepada Allah dalam sembahyang kita, maka hendaklah kita datang dengan rupa ta'zim. Membesarkan Allah. Nabi sebut kumu li sayyidikum. Berdirilah kalau ada orang-orang yang besar di antara kalangan kamu. Kalau seorang tuan-tuan kan, kalau ada yang pangkat datuk-datuk sini, Tan Sri ke, bekas-bekas. Kalau orang-orang di bawah tuan-tuan, datuk-datuk Tan Sri ni, tentu orang-orang akan membesarkan. Begitulah kita berdiri depan Allah. Kemana kita nak besarkan, ini perintah Allah. Allah Ta'ala perintahkan kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Kita mendirikan. Mana kita datang dengan rupa ta'zim, membesarkan. Mana kalau kita rokok, kita khudu'. Apa makna khudu'? Kita tetap anggota kita. Dan manakala kita sami Allahu liman hamidah. Manakala kita sami Allahu liman hamidah, kita datang dengan rupa apa tuan-tuan? Kita sedar yang kita wukuf di taman-taman Allah. Kita berada di kebun-kebun Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berada dalam satu majlis bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala kita sujud, kita datang rupa takhasyuk. Apa takhasyuk? Tetap hati kita. Maknanya anggota kita yang 7, semula-mula anggota kita jabha. Jabha apa? Kita punya dahi ni. Dahi inilah menunjukkan kemuliaan kita. Manusia, tuan-tuan kalau melihat manusia, tuan-tuan akan nampak daripada apa yang dulu kita akan memuliakan dia. Tentu daripada rupa dia. Kalau dia kulit putih, cantik pula, comel pula kan. Tuan-tuan akan muliakan dia pasal tengok wajah dia. Kan? Kita tengok, sebab tu disebut kita lihat wajah orang lain lebih baik daripada kita menginfakkan kuda, 1000 kuda di jalan fi sabilillah. Pandang upu orang alim. Ada seorang tu kan, dia belajar satu tuan guru di Ulu Langat dulu. Orang Kerinci, Tuan Guru Haji Wahab Kerinci, orang Kerinci. Tentu ada orang Kerinci sini tak? Mungkin tak ada kan? Belah Ulu Langat sana ada orang Kerinci. Kerinci daripada Kerinci, dari Sumatera. Dia cakap dia biasa bawa Tok Guru ni. Dia pandang rupa Tok Guru tengah-tengah nak marah ni. Tengok pandang rupa Tok Guru ni. Tu hilang marah dia. Ni tuan-tuan, keistimewaan kita pandang wajah orang soleh. Kan? Lebih-lebih Tok Guru. Aulia-aulia illa salihin. Keturunan Nabi lagi. Tak pandang wajah dia cukup dah. Jadi kemuliaan wajah itu kita sujud kepada Allah. Mana dengan rupa takhasyuk. Kita khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita yang sinilah yang kita di situ kita bagi gambaran kepada Allah SWT, aku ni hina ya Allah.
Akulah yang bersifat kehinaan kepada Allah SWT. Ini aku sujudkan wajah aku kepadamu ya Allah. Ini yang kita nak praktikkan tuan-tuan. Manakala kita duduk tahiyat, duduk antara dua sujud. Dia panggil duduk antara dua sujud. Apakah rupa kehambaan kita nak datangkan yang kita baca Rabbi filli warhamni warjburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani? Maka kita kena datangkan dengan rupa kesukaan. Dalam bahasa Arab sebut taraguban. Maksudnya kita kena suka minta kepada Allah. Rabbi filli, sukanya kita minta kepada Allah. Warhamni, maafkan aku. Pasal kita tahu Tuhan ni Maha Pengampun. Kenapa tuan-tuan? Manakala kita sembahyang, Allah Ta'ala berhadap dengan lutfi dia, sifat lemah lembut dia. Allah Ta'ala berhadap dengan sifat rahmat dia. Sebab tu disebut dalam hadis kursi, ana jalisu man zakarani. Aku duduk beserta orang-orang yang duduk beserta aku. Kalau kita duduk, mana kita duduk beserta Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Bukan Allah Ta'ala, bukanlah Tuhan yang ada di depan kita kan. Kita etikot kita bukan Tuhan ni, tetapi Allah Ta'ala tu mengetahui kita, meliputi, mengetahui ilmu dia kepada kita. Bukan kita berjarak dengan Tuhan, bukan Tuhan di hadapan kita, bukan di atas, bukan kerana itu kita dah nafikan. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak, Tuhan tidak bertempat. Tetapi kenalah kita sedar bahawa Allah Ta'ala sentiasa mendatangkan rahmat dia bagi orang yang sembahyang. Sebab tu sembahyang ni, Nabi terima sembahyang ni di mana tuan-tuan? Di langit Isra dan Mi'raj. Bukan Allah Ta'ala di langit, tetapi nak menunjukkan ketinggian sembahyang tu hingga kan Allah SWT menjemput Nabi terima sembahyang tu, hingga menjemput Nabi naik ke atas jumpa aku. Tidak seperti ibadat-ibadat yang lain. Puasa, zakat, haji, semua diturunkan ketika Nabi berada di bumi, sama ada di Mekah atau Madinah. Tetapi sembahyang, Allah SWT menjemput Nabi, menghadap dia. Diberikan satu kenderaan yang istimewa. Jadi ini menunjukkan ketinggian sembahyang tadi. Jadi kita kena gemar. Kemudian kita duduk tahiyat akhir pula. Akhir sekali. Kita duduk tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ketika Nabi bertemu dengan Allah SWT daripada Sidratul Muntaha, naik ke Mi'raj yang ke-9, Mustawa, Alam Nur, kemudian naik kepada Hadratul Kursi, itu dikatakan Mi'raj yang ke-10. Ketika itu Nabi terus sujud kepada Allah SWT, maka Allah Ta'ala kata, irfa' raksaka, angkat kepalamu ya Muhammad. Is'al, mintalah kepada aku. Maka apakah Nabi mula-mula sebut tuan-tuan? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ini tuan-tuan. Ini sejarah dia tuan-tuan. Jadi mula-mula yang membaca at-tahiyyah itu, ini satu penghormatan. At-tahiyyah mana penghormatan? At-tahiyyatul mubarakah, dan segala keberkatan, thayyibatu thayyibah, dan segala kebaikan itu lillah, kerana-Mu ya Allah. Kerana-Mu ya Allah. Maka hamba datang. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mendengar apa yang Nabi sebutkan tadi, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini sejarah dia tuan-tuan. Maka Allah SWT mendoakan sejahtera atas kamu ya Muhammad dan segala orang-orang yang soleh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Maka Nabi sebut, selamatlah atas kami dan serta orang-orang yang soleh yang lain. Itu Nabi sentiasa mendoakan umat-umatnya. Sentiasa mendoakan orang-orang yang terdahulu, sentiasa mendoakan orang-orang yang terkemudian. Itu sifatnya Nabi, sentiasa mengambil berat. Harisun alaikum. Kemudian siapa yang menyaksikan tadi tuan-tuan? Malaikat Israfil. Maka Israfil kata apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi yang mula-mula sebut syahadah tadi lah dalam peristiwa Isra Mi'raj ni ialah malaikat Israfil. Jadi ketika itu kata Syekh Al-Fatani, apakah pakaian yang kita nak hadirkan, yang kita nak datangkan, ialah tamalluq. Di situ kita berjinak-jinak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Taala berjinak-jinak kita dalam sembahyang tuan-tuan. Sebab tu dalam sembahyang, apa kita sembahyang pun, lepas keluar dari sembahyang tu, masya-Allah tenang kita. Itulah bahagian kita di dunia ini. Allah SWT beri ketenangan pada kita, beri kesedapan pada kita, daripada kita punya masalah yang berbagai-bagai itu hilang. Dan bila bagi utama kalau kita sembahyang itu kita faham, dan kita sembahyang itu secara berjemaah. Ini tuan-tuan,
Itulah yang dikatakan apa? Tujuan kita dijadikan oleh Allah Ta'ala, kesimpulan dia, tujuan Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala jadikan kita ialah supaya kita ibadat kepada Allah, yakni supaya kita mengenal kepada dia. Jadi mengenal inilah yang penting tuan-tuan. Jadi inilah yang kita nak bawa dalam kitab karangan Habib Osman ni, bin Aqil bin Yahya, mufti Betawi, insya-Allah dia akan bawa daripada satu alam, kita kata alam, kepada alam dunia, kepada alam barzah, kepada alam akhirat. Dia insya-Allah dia akan bawa kepada kita untuk mengenal Allah SWT sebelum kita mengenal Allah yang lebih sempurna pengenalan kita dalam syurga besok. Maka wajiblah kita kena kenal Allah Ta'ala di dalam dunia ini, kan. Di mana insya-Allah di atas pertemuan yang akan datang, insya-Allah kalau kita panjang umur, kita akan sambung apa dia daripada kitab Zubat, awwalu wajibin ala insani ma'rifatun ilah bil istiqani. Awal-awal yang permulaan yang wajib atas manusia itu mengenal kepada Allah dengan yakin, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab wa ilahil marji wal ma'ab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha', wa min du'ain lastajab wa nafsin tusma'. Allahumma arina haqqa warzuqna tiba'ah wa arina batila warzuqna tinabah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin walhamdulillahi bil alamin. Taqabbalallahu minkum.